Selamat sejahtera Malaysia. Selamat tahun baru. Janganlah marah-marah. Okey, tahun baru hari ini rasanya semakin gemuk. Tapi syukur kepada Tuhan. Syukur puji Tuhan kerana makin gemuk. Itu maksudnya banyak berkat. Tapi apa-apa pun jangan sampai gemuk dan menyebabkan sakit. Azam baru untuk turunkan berat badan. Mari kita sama-sama menjaga kesihatan supaya terus sihat, dapat menikmati berkat Tuhan lagi sepanjang tahun 2024. Okey, berita buruk untuk Daim Zainuddin. Ini betul-betul berita buruk buat Daim Zainuddin, dan mungkin juga berita buruk untuk geng-geng dia, termasuklah Mahathir, siapa-siapa lagi lah. Rupa-rupanya, wow, Menara Ilham boleh disita sehingga 18 bulan. Habislah. Kalau 18 bulan kena sita, bayangkan kalau pendapatan untuk sewa untuk bisnes Menara Ilham, kalaulah 1 bulan dia boleh untung sampai 100,000. Kalau 18 bulan berapa banyak Daim Zainuddin rugi. Memang bencinya, mesti dia benci. Tapi siapa suruh tak bagi kerjasama? Itulah dia natijahnya. Sabuddin Husin 30 Disember, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diberi kuasa oleh undang-undang untuk menyita Menara Ilham, bangunan pencakar langit setinggi 274 meter milik Daim Zainuddin dan keluarganya sehingga 18 bulan sementara siasatan dijalankan. Itu kata seorang peguam. 18 bulan padan muka. Fahmi Abdul Muin berkata, walaupun tiada siapa yang didakwa mengikut mana-mana undang-undang kanun, pihak pendakwaan boleh memohon kepada Hakim Mahkamah Session mengikut Seksyen 41 Akta SPRM supaya harta itu dilucut hak. Habislah. Boleh dilucut hak. Bukan saja disita, tapi boleh dilucut hak. Hakim kemudiannya akan mengeluarkan warta memanggil mana-mana pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk hadir ke mahkamah untuk menunjukkan mengapa harta itu tidak patut dilucut hak, kata bekas Timbalan Pendakwa Raya Bank Negara Malaysia itu. Fahmi ditanya tempoh agensi penyiasat boleh membekukan aset alih dan tak alih sementara siasatan bahawa akta tersebut dijalankan. Beliau berkata akta SPRM lebih drakonian berbanding akta pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 iaitu AMLA apabila melibatkan rampasan harta tanpa pendakwaan. Fahmi berkata akta SPRM membenarkan hak ke atas harta itu dilucutkan jika daim atau sesiapa saja yang dikaitkan dengan harta itu berjaya didakwa. Kemudian ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekiranya terdapat kesalahan predikat diutamakan, dan jika pihak pendakwaan memperoleh sabitan, maka hak ke atas harta itu boleh dilucutkan, katanya kepada FMT. Minggu lepas dilaporkan bahawa Menara Ilham disita mengikut Seksyen 38(1) Akta SPRM sementara siasatan dijalankan. Menurut Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib, Ketua Pengarah Tanah dan Galian di Kuala Lumpur diarah menyita harta itu dalam notis bertarikh 18 Disember. Mana-mana individu yang ingkar notis itu boleh disabitkan kesalahan dan didenda tidak melebihi 2 kali ganda nilai harta itu atau RM50,000, mana-mana yang lebih tinggi, dan dipenjara tidak lebih 2 tahun. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan bahawa pihaknya sedang menyiasat Daim yang juga bekas Menteri Kewangan atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram susulan daripada penyitaan bangunan pencakar langit setinggi
ataupun yang punya 60 tingkat itu. Sumber daripada Free Malaysia Today diterbitkan semula di sabudinhusain.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya masih ramai lagi rakyat Malaysia. Rupa-rupanya ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak tahu sebenarnya kenapa Daim Zainuddin dalam keadaan masalah besar sekarang ini. Kenapa kekayaan Daim Zainuddin sekarang ini disiasat oleh SPRM. Dan ramai lagi rakyat Malaysia sebenarnya, rupa-rupanya lebih daripada 50% rakyat Malaysia tidak tahu kenapa harta 60 tingkat Menara Ilham milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin disita oleh SPRM. Sampai ramailah buat andaian yang tak munasabah, andaian yang tak logik. Ramailah yang tuduh Anwar, tuduh SPRM sebab tak tahu apa-apa. Rupa-rupanya ini sebab utama bangunan itu disita. Dan notis penyitaan itu sebenarnya telah dibuat pada 18 Disember melalui satu ruang pemberitahuan sebuah portal berita yang ditandatangani oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. SOP-nya sudah betul. Lepas itu ditujukan kepada pendaftar hak milik pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan. Kenapa dia disita? Kerana ini berkaitan dengan satu siasatan yang sedang dilakukan oleh SPRM. Berkaitan dengan satu transaksi yang sangat luar biasa besar. Bayangkan pada tahun 1997 perkara ini berlaku. Nilai wang pada waktu itu berapa? Dan nilai wang pada waktu sekarang ini berapa? Bezanya. Bayangkan transaksi keuangan. Inilah yang berlaku pada tahun 1997. Berjumlah berapa? 2,3 bilion ringgit. 2,3 bilion ringgit. Ini bukan sedikit. Ini besar jumlahnya. Jadi, inilah yang sedang disiasat oleh SPRM berkaitan transaksi korporat, yaitu bernilai 2,3 bilion pada November tahun 1999 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Ini merupakan dua entiti yang sebenarnya rupa-rupanya bila disiasat menurut laporan, dua entiti ini adalah bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO pada ketika parti itu mentadbir negara. Waktu itu siapa bos UMNO? Siasatan itu kesinambungan daripada pendedahan. Ini kesinambungan juga daripada pendedahan satu dokumen sulit daripada satu badan yang disebut International Consortium of Investigative Journalists, iaitu berhubung dengan transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Jadi susulan daripada itu, SPRM pada bulan Jun yang lalu telah membekukan akaun bank. Akaun bank berjumlah lebih 39 juta ringgit Malaysia. Di antara lain, pada waktu itu disebutkan antara lain ialah yang membabitkan milik bekas Menteri Kekanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan keluarga mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.